Selamat kembali ke Judication di JNS TV. Nama saya Josh Ashton. Edisi yang sangat istimewa. Kami berada di sidang kemuncak dasar antarabangsa JNS di Baitul Maqdis. Tetamu saya minggu ini ialah Naomi Linder Khan. Beliau ialah pengarah bagian antarabangsa Regavim, sebuah organisasi yang sangat penting. Mereka ialah kumpulan pemikir berasaskan penyelidikan yang melobi untuk memelihara sumber dan kedaulatan Israel. Naomi, gembira dapat menjemput anda kembali ke rancangan ini. Terima kasih banyak kerana menjemput saya. Sekarang, Regavim telah menjadi tajuk berita kebelakangan ini. Ya, Bukan atas sebab-sebab yang baik. Dan kita akan bincangkan dengan lebih mendalam. Mungkin ini satu perkembangan positif, tetapi kamu semua telah dikenakan sekatan. Bagi Regavim dan Ketua Pegawai Eksekutif anda, Meir Deutsch, Kesatuan Eropah memetik aktiviti organisasi itu dan petisyen undang-undangnya terhadap projek pembinaan haram di Judea dan Samaria. Jadi, kamu semua mengambil tindakan terhadap pembinaan haram di Judea dan Samaria, dan Kesatuan Eropah pula bertindak balas dengan mengenakan sekatan ke atas kamu. Beberapa hari kemudian, ia masih belum berakhir, tuan-tuan dan puan-puan. Beberapa hari kemudian, UK bersama sekutu seperti Kanada, Prancis, Australia, dan New Zealand turut menyenarai hitamkan Regavim dan CEO kamu, Meir Deutsch. Apa yang sebenarnya sedang berlaku di sini, Naomi? sebenarnya, kalau ia tidak begitu berbahaya, ia mungkin kelakar. Tapi ini bukan sesuatu yang kelakar. Selama 20 tahun, Regavim telah menegaskan pelanggaran aktif Kesatuan Eropah terhadap Undang-Undang Antarabangsa dan pelanggaran aktif Kesatuan Eropah terhadap kedaulatan Israel di Judea dan Samaria. Kami telah mendokumentasikan proyek pembinaan haram yang dibiayai oleh Kesatuan Eropah. Kami telah mendokumentasikan program aktif Kesatuan Eropah untuk mewujudkan, secara unilateral, sebuah negara Palestin di seluruh Judea dan Samaria. Dan mereka tidak suka. Mereka tidak suka hakikat bahawa kami menyorot aktiviti haram mereka. Kami juga, kira-kira 2 tahun lalu, telah mengeluarkan satu laporan penuh yang menganalisis data asas kepada sekatan asal yang dikeluarkan oleh pihak Eropah dan Amerika di bawah pentadbiran Biden. Benar-benar menganalisis pangkalan data Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai keganasan peneroka, yang sebenarnya adalah naratif yang mendorong semua sekatan ini. Dan apa yang kami buktikan ialah ini adalah fitnah darah besar-besaran yang secara melampau membesarkan insiden-insiden kecil, walaupun malang, insiden-insiden kecil atau peratusan yang sangat kecil kejadian keganasan oleh rakyat Israel di Judea dan Samaria. Mereka telah menggunakan perkara itu sebagai asas untuk mewujudkan suasana, satu naratif yang menghalalkan tindakan mendemonisasi penduduk Yahudi di Judea dan Samaria serta IDF dan akhirnya negara Israel secara keseluruhan. Mereka tidak suka apa yang telah kami lakukan kerana kami melawan pembohongan mereka dengan fakta. Jadi mereka telah memutuskan untuk cuba mendiamkan kami. Dan mereka telah mengenakan sekatan ke atas kami, bukan kerana mereka mendakwa kami melakukan sesuatu yang menyalahi undang-undang atau ganas, tetapi kerana mereka tidak suka hasil daripada aktiviti kumpulan pemikir kami. Saya ingin bercakap tentang matlamat utama mereka, dan saya percaya matlamat utama mereka adalah untuk menubuhkan apa yang dipanggil negara Palestin. Organisasi anda telah mendokumentasikan selama bertahun-tahun bagaimana Kesatuan Eropah telah menyokong pembinaan haram di Judea dan Samaria, serta koridor strategik di kawasan C dengan tujuan untuk mengambil alih kawasan-kawasan tersebut. Dan anda sebenarnya mempunyai peta untuk menunjukkan bahawa PA mempunyai begitu banyak ruang untuk membina di kawasan A dan B, namun mereka sengaja cuba mengambil alih kawasan C. Pertama sekali, adakah itu tepat? Dan kedua, mengapa kerajaan kita, kerajaan Israel, tidak melakukan apa-apa? Saya telah melihat peta anda mengenai semua pembinaan haram itu. Sebenarnya, itu memang 100% tepat. Ya, apa yang kami lakukan adalah mengumpul data di lapangan. Kami keluar ke kawasan tersebut. Kami juga menggunakan fotografi udara, fotografi satelit, dan kami menganalisis dengan tepat apa yang berlaku di lapangan dalam masa nyata setiap hari. Di seluruh negara Israel, di semua kawasan di bawah bidang kuasa Israel. Tetapi apa yang kami lakukan beberapa tahun lalu ialah juga mendokumentasikan apa yang berlaku di kawasan A dan B dari atas. Kami melihat jumlah, peratusan wilayah di bawah bidang kuasa pihak berkuasa Palestin yang telah dibangunkan dan berapa banyak ruang yang mereka ada untuk berkembang dan membangun. Jadi anda akan dengar secara umum dua dakwaan yang berkaitan, dakwaan yang telah diketengahkan oleh Peace Now kepada umum.
Sudah tentu, orang Arab perlu tinggal di suatu tempat, jadi mereka membina secara haram kerana Israel tidak memberi mereka permit untuk membina di kawasan C. Sebenarnya, kedua-dua perkara ini adalah berdasarkan pembohongan. Kerana hampir 70% kawasan yang sudah berada di bawah bidang kuasa pihak berkuasa Palestin di kawasan A dan B masih kosong dan tersedia untuk pembangunan dan pembinaan tanpa sebarang penglibatan Israel. Itulah sebabnya pihak berkuasa Palestin diwujudkan. Itulah sebabnya mereka diberikan sumber tanah untuk membina masa depan bagi rakyat di bawah bidang kuasa mereka. Sebaliknya, mereka telah menggunakan semua sumber yang banyak itu untuk mencipta projek strategik. Projek-projek itu memecah belahkan kawasan C, menjadikan mustahil bagi Israel untuk melindungi komuniti mereka sendiri dan Israel yang kecil. Di dalam garisan hijau, mereka pada dasarnya memutuskan laluan trafik untuk menghubungkan kawasan di bawah kawalan pihak berkuasa Palestin dengan membina jambatan darat, dengan menggunakan orang sebagai bijak dalam permainan ini. Jadi, konsep asas bahawa Israel sepatutnya memberikan permit pembinaan kepada orang Arab di kawasan C adalah berdasarkan satu kekeliruan kerana mereka tidak perlu membina di kawasan C. Dan idea asas bahawa Israel sepatutnya, secara retroaktif, membenarkan perkara ini berterusan akan menjadi bencana untuk negara Israel secara keseluruhan, bukan sahaja untuk masa depan Judea dan Samaria. Tak dapat dipercayai, tapi saya mahu kembali kepada isu sekatan. Apa yang Regavim akan lakukan mengenai fakta bahawa anda dikenakan sekatan? Mayor Deutsch juga dikenakan sekatan. Maksud saya, ia benar-benar tidak masuk akal. Dan sekarang anda mengeluarkan satu kenyataan dan anda menyebut secara khusus Kanada, jika saya tidak silap, sebagai salah satu negara yang mengenakan sekatan terhadap anda. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang Regavim akan lakukan? Baiklah, kami sedang melakukan beberapa perkara. Pertama sekali, untuk diri kami sendiri dan juga orang lain. Seperti yang kami lakukan di Amerika Syarikat, baru-baru ini kami telah mencapai satu perjanjian penyelesaian dengan kerajaan AS berkaitan sekatan yang telah dikenakan oleh pentadbiran Biden ke atas organisasi masyarakat sivil Israel dan individu-individu. Dan kerajaan Amerika telah memberi komitmen untuk tidak mengenakan sekatan ke atas individu, tidak menggunakan rejim sekatan sebagai satu alat terhadap penduduk Judea dan Samaria tanpa sebab lain, selain mereka tinggal di Judea dan Samaria, yang merupakan satu keputusan yang sangat penting. Kami berhasrat untuk meneruskan jalan yang sama dengan Kesatuan Eropah dan dengan Kanada yang juga telah mengenakan sekatan ke atas kami, dengan, pertama sekali, memulakan proses birokrasi untuk mengeluarkan nama dari senarai sekatan dan juga memfailkan saman balas untuk memaksa mereka menjelaskan kepada dunia, pada dasarnya, atas asas apa mereka bertindak sedemikian. Kerana melemahkan kedaulatan negara Israel, kerana menyerang kesahihan sistem kehakiman Israel, dan kerana cuba menyekat kebebasan bersuara dalam masyarakat sivil Israel. Semua ini sangat keterlaluan. Sekatan-sekatan itu diwujudkan untuk menangani organisasi pengganas supranasional dan raja-raja dadah. Apa kaitannya dengan sebuah pusat pemikir penyelidikan? Langsung tiada kaitan. Saya akan potong cakap awak di sini kerana saya rasa ini adalah satu perkara yang sangat penting untuk orang faham. Sudah tentu. Regavim telah dikenakan sekatan oleh negara-negara ini. Tetapi apa yang sebenarnya dimaksudkan? Seperti yang anda telah terangkan kepada saya, mana-mana individu. Di sini di Israel, pada sidang kemuncak hari ini, atau mana-mana rakyat Israel yang tinggal di seluruh Israel. Kerana kepercayaan mereka, kerana kerja yang mereka lakukan. Yang jelas dalam kes anda dan banyak kes lain, Regavim, advokasi tanpa keganasan dan kerja undang-undang yang anda lakukan. Sesiapa di sini boleh menjadi sasaran sekatan oleh Kesatuan Eropah, oleh Kanada, dan di negara-negara ini kerana mereka tidak bersetuju dengan kenyataan yang mungkin telah mereka buat kepada media. Mereka tidak suka, entahlah cara mereka kelihatan. Mereka tidak suka apa-apa tentang mereka. Sebenarnya, ini sebenarnya bukan tentang Judea dan Samaria. Sebenarnya, seluruh Israel dan semua rakyat Israel perlu risau tentang perkara ini. Jelaskan itu. Sudah tentu. Hari ini kami yang terlibat, tetapi jika esok lanskap politik berubah sedikit, ia boleh berlaku kepada mana-mana organisasi masyarakat sivil atau mana-mana warga negara Israel. Jika kerajaan Israel tidak bangkit dan bersuara untuk kebebasan bersuara rakyatnya serta kebebasan rakyatnya untuk menjalankan perniagaan, kita akan menghadapi masalah yang sangat serius kerana keadaan akan menjadi lebih teruk. Kerana bukan sahaja organisasi yang dikenali secara politik akan dikenakan sekatan, tetapi IDF pula yang akan menjadi sasaran seterusnya.
Dan negara Israel secara keseluruhannya juga akan menjadi sasaran seterusnya. Dan ini sama sekali tidak boleh diterima. Kerana pada dasarnya, alasan untuk sekatan terhadap Regavim adalah satu serangan halus terhadap keseluruhan sistem kehakiman Israel. Kerana mereka merujuk kepada satu kes di mana kami membawa perkara ini ke mahkamah untuk memohon supaya kerajaan Israel dipaksa menguatkuasakan undang-undang. Sekarang, jika itu dianggap menyalahi undang-undang, jika itu boleh dikenakan sekatan, maka apa yang Anda katakan ialah seluruh sistem kehakiman kita tidak mempunyai kebebasan dan tidak mempunyai suara. Dan Kesatuan Eropah serta sekutunya akan mula menentukan apa yang boleh diadili oleh Mahkamah Israel dan bagaimana mereka boleh membuat keputusan. Dan secara amnya, dasar apa yang dibenarkan untuk dipertimbangkan oleh kerajaan Israel dan apa yang tidak. Ini sangat berbahaya. Jadi kami bertindak untuk melindungi diri kami, tetapi kami juga bertindak untuk melindungi lebih daripada itu. Ya, orang ramai benar-benar perlu faham perkara itu. Itu adalah perkara utama. Ia bukan hanya tentang Regavim, ia bukan hanya tentang Judea dan Samaria, ia sebenarnya mengenai seluruh negara Israel. Dan Regavim terlibat dengan begitu banyak kerja penting. Untuk mereka yang mungkin tidak menonton temu bual kita sebelum ini atau tidak mengenali organisasi ini, mungkin Anda boleh terangkan secara terperinci apa yang sedang Anda usahakan sekarang selain daripada melawan sekatan-sekatan ini. Maksud saya tidak pasti sama ada Mayor Deutsch boleh pergi ke Kanada. Saya tidak pasti sama ada sesiapa mahu pergi ke sana sekarang, tapi Anda tahu berdasarkan cara mereka melayan Israel. Tapi terangkan tentang itu dan apa yang sedang dilakukan oleh Regavim sekarang berkaitan dengan kerja penting Anda yang lain. Jadi saya akan mulakan dengan penerangan umum tentang apa yang dilakukan oleh Regavim. Regavim, selama 20 tahun telah berusaha untuk melindungi kedaulatan Israel. Tetapi dari perspektif yang sangat unik, prinsip asas kami ialah dasar penggunaan tanah adalah ekspresi paling asas bagi kedaulatan negara. Bahawa sumber tanah anda adalah sumber paling asas yang dimiliki oleh sesebuah negara. Anda boleh menjadi banyak perkara tanpa tanah, tetapi anda tidak boleh menjadi sebuah negara. Betul. Jadi, keputusan tentang bagaimana sumber tanah digunakan, oleh siapa, dan untuk tujuan apa, adalah perkara asas yang membentuk kedaulatan. Jadi, kami cuba menganalisis apa yang berlaku di lapangan terhadap sumber tanah itu dan menunjukkan kelemahan dalam sistem, menunjukkan di mana undang-undang diperlukan, menunjukkan di mana penguatkuasaan kurang, menunjukkan di mana tiada dasar untuk membimbing penggunaan sumber tanah itu ke arah masa depan yang lebih baik demi kesihatan negara Israel secara keseluruhan. Kami aktif di semua kawasan di mana negara Israel mempunyai bidang kuasa, dari utara hingga ke Negev, termasuk kawasan Judea dan Samaria. Jadi, kami sangat aktif di Baitul Maqdis sekarang sejak 2 tahun lepas. Kami pada dasarnya telah merevolusikan penguatkuasaan dan tindakan kepada kod perancangan dan pembinaan Israel, serta telah mengurangkan pembinaan haram di seluruh negara lebih daripada 75%. Jadi, ia adalah satu masalah nasional yang mengancam masa depan negara ini. Dan kini kita mula melihat bahawa ia semakin terkawal. Dan awak mulakan tadi dengan mengatakan, kerajaan ini tidak melakukan apa-apa. Itu sebenarnya tidak tepat. Akhirnya, buat pertama kali dalam beberapa tahun kebelakangan ini, pada tahun 2025 contohnya, ini adalah kali pertama kita melihat lebih banyak struktur haram di kawasan C dirobohkan berbanding yang dibina. Jadi, kita sedang mengubah keadaan. Kita telah membuat penambahbaikan besar dalam dasar kerajaan di Negev yang memulihkan sejumlah besar tanah kerajaan kepada negara. Menghapuskan kin-kim setinggan, memindahkan setinggan, selepas berdekad-dekad pada dasarnya tiada perubahan, dan benar-benar merevolusikan masa depan Negev. Untuk pembangunan, demi manfaat semua rakyat Israel. Jadi, kita sedang melihat banyak perubahan. Masih banyak kerja yang perlu dilakukan. Sekatan-sekatan ini tidak akan menghentikan kami, tetapi ia sememangnya satu cabaran. Jadi, sekali lagi, kami tidak dapat buat masa ini. Mayor Deutsch sudah pasti, tetapi kami tidak pasti tentang ahli pasukan yang lain, sama ada kami dibenarkan melawat Eropah atau tidak. Untuk menyatakan apa yang perlu kami katakan, untuk mendidik orang ramai, untuk menawarkan pandangan kami, dan penyelesaian yang kami cadangkan. Bukan di mana-mana dalam Kesatuan Eropah, dan bukan di Kanada. Bagaimana pula dengan Anda sendiri secara pribadi? Adakah Anda akan menaiki kapal terbang sekarang, mengambil risiko itu? Saya akan. Anda akan? Baiklah. Sudah tentu, saya akan. Saya ingin lihat mereka cuba menghalang saya.
Kami tidak berniat untuk berdiam diri kerana ini, dan saya rasa ini adalah cabaran yang adil. Saya juga ingin nyatakan bahawa sebahagian daripada kami, termasuk saya sendiri dan ketua pegawai eksekutif kami, mempunyai 2 kewarganegaraan. Kami adalah warga negara Amerika. Dan jika kerajaan AS tidak bersuara tentang had-had terhadap kebebasan bersuara dan membantah bagi warga negara Amerika di mana sahaja mereka berada, kita sedang menuju ke arah yang sangat berbahaya. Jadi, saya rasa penting untuk semua orang faham ke mana arah sekatan-sekatan ini membawa kita. Serangan ini sebenarnya adalah terhadap asas-asas demokrasi, kebebasan bersuara, dan wacana politik. Semua perkara ini benar-benar terancam oleh penggunaan alat yang tidak pernah berlaku sebelum ini terhadap rakyat dan organisasi yang mematuhi undang-undang, sama ada mereka terlibat dalam politik atau tidak, tetapi mereka hanya mempunyai pandangan yang berbeza. Ia benar-benar tidak masuk akal, sangat keterlaluan, dan saya menantikan Regavim dibebaskan daripada semua sekatan ini. Saya akan memantau dengan teliti apa yang Anda semua lakukan untuk melawan sekatan ini. Kami akan melaporkannya di jns.org. Kami telah menyediakan kertas pendirian untuk kerajaan yang sedang kami usahakan bersama ahli-ahli kerajaan Israel. Langkah-langkah praktikal yang perlu diambil untuk melawan balik. Bukan sahaja untuk melindungi kami, tetapi juga untuk melindungi negara Israel secara keseluruhan, melindungi institusi dan proses demokrasi kami, serta melindungi rakyat negara Israel yang berdaulat dan demokratik. Semoga berjaya. Dengan itu, kita akan tamatkan di sini. Naomi Linder Khan, pengarah bahagian antarabangsa Regavim. Sentiasa satu penghormatan. Saya rasa awak adalah tetamu pertama saya yang datang 2 kali dalam rancangan Judication di JNS TV. Ia benar-benar satu penghormatan dan kegembiraan untuk menjemput awak. Terima kasih. Dan nikmati baki persidangan di sidang kemuncak antarabangsa ini. Ini adalah satu lagi edisi Judication di JNS TV. Nama saya Josh Ashton. Pastikan Anda melayari JNS TV untuk semua kandungan hebat yang disediakan. Layari jns.org untuk semua berita terkini dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang berada di belakang tabir, yang mengendalikan kamera, menyusun segala-galanya, pasukan produksi. Terlalu banyak nama untuk disebutkan dalam edisi kali ini, tetapi saya menantikan Judication minggu hadapan. Kembali di studio di sini di Baitul Maqdis, ibu kota abadi negara Israel dan bangsa Yahudi. Semoga minggu Anda hebat, semua.